Baik, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi hari ini saya akan membuat satu lagi pencerahan yang berupa pendedahan sedikit, dan ianya juga bersangkut paut dengan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ya. Jadi ini bukan hanya atas permintaan ramai, tetapi berdasarkan perkembangan dalam tempoh 24 jam ni. So minta anda semua share ramai-ramai supaya kita galakkanlah Najib dengan Zahid menjawab isu-isu ini. Dan saya juga sarankan anda menontonnya dua live lepas, live semalam dengan live sebelumnya, di mana saya ada juga menceritakan hal-hal yang bersangkut paut dengan pendedahan hari ini. Ya, baik, saya mulakan ya. Jadi semalam saya mulakan dengan Najib. Ya, semalam saya ada buat satu pendedahan ataupun pendedahan dan pencerahan, ya. Dan di dalam pencerahan itu saya bercerita berkenaan dengan satu strategi yang diguna pakai oleh orang-orang Najib, taksub Najib. Nak panggil penyokong ke, nak panggil blogger dia ke, apa ke, terpulang lah. Dia digunakan, ya. Jadi mereka akan ambil gambar Najib bersama orang ramai di kawasan awam. Dan saya dah dedahkan, ya, bahawa sebenarnya Najib ini sentiasa suka ke tempat di mana ada ramai orang, ya, kerana ini akan memberi persepsi bahawa beliau adalah amat popular. Sebab apabila orang seperti Najib, nama dia sudah terkenal di seluruh dunia, bukan sebab harum, ya, nama dia, sebab busuk. Okay. Bila banyak kes melibatkan dia, bila dia berada di satu kawasan awam dengan ramai orang, mesti orang akan curious, ya. Dan curiosity ni akan menjurus kepada orang yang ada di situ, memang dah ada di situ, bukannya datang nak jumpa Najib, ya. Mereka mungkin akan datang menegur, ya, atau bersalaman, ya, kerana mereka memang sudah berada di situ. Takkan, ya, mereka nak salam, oh ini Najib, tak boleh salam, tak ada, ya. Orang Malaysia bukan macam tu. Okey. So ini memang strategi Najib, saya dah ceritakan. Jadi semalam saya turut menceritakan berkenaan dengan satu posting Facebook Najib, di mana Najib meletakkan gambar-gambar tertentu. Beliau berada di Johor, dan di situ ada keramaian, ya. Ada ramai orang. Nampak seperti hampir semua orang Cina, ya. Dan ada satu, ya, meriah. Kira saya anggarkan ada beratuslah orang di sana. Okey. Dan di dalam posting itu dilihat Najib lambai-lambai tangan, ya, dan bersalam-salaman juga. Okey. Dan dalam caption Najib menulis, sebenarnya dia patut berada di Kuala Lumpur. Okey. Tetapi setelah diminta oleh kawan-kawan dia untuk tunggu, maka dia tunggu, dan dia suruh kawan dia bawa ke mana yang perlu. Dan kemudian itulah menjurus kepada peristiwa di mana Najib bergambar dengan ramai orang ni. Jadi persepsi sekali lagi ditimbulkan seolah-olah orang ni datang nak jumpa Najib. Saya tak kata Najib menipu, saya tak kata Najib memberitahu bahawa orang datang berjumpa dia. Tetapi cara terbitan ini dibuat, cara ianya diolah, memberi persepsi yang palsu
bahawa ramai orang datang berjumpa dengan Najib. Sebaik sahaja saya membuat live itu, telah dibawa kepada perhatian saya ada satu terbitan dalam sebuah portal Cina, ya, iaitu Johor China Press, yang di sebelah Johor sebelah selatan agak popular dan boleh dipercayai, ya. Dan Johor China Press ini membuat satu terbitan di mana terbitan itu memetik seorang presiden atau ketua Persatuan Cina di Johor yang menceritakan berkenaan dengan insiden yang saya maksudkan itu, yang bersangkut paut dengan posting Facebook Najib tu, di mana beliau berkata ada sebuah tokong, ya, purba di Johor Bahru, dan memang ada satu aktiviti keramaian, upacara keramaian yang bersangkut paut dengan agama dan budaya orang Cina. Dan memang ada ramai orang, ya, kat luar perkarangan dan dalam tokong tu. Dan memang benda ni pun hebat diraikan di Johor pada ketika itu. Jadi dia kata Najib datang tanpa dijemput ke tokong itu. Itu yang diberitahu dia. Ya. Najib datang tanpa dijemput oleh persatuan itu ke tokong tersebut. Dan beliau hanya menyedari Najib datang setelah melihat Najib masuk. Dan dia kata dia kesal dengan perkara tu kerana dia tidak ingin, ya, tempat itu dijadikan platform politik. Tapi namunnya dia juga ada beritahu Najib tidak memberi ucapan, hanya sekadar bercakap beberapa patah dengan orang-orang yang ada di situ. Tapi dia sebut, ya, China Press sebut, mereka kesal dengan lawatan Najib itu kerana ianya sensitif dan Najib tidak dijemput, ya. Yang dijemput hanya orang-orang tertentu yang dinamakan, tak silap saya, Menteri Pengangkutan, ya. Dan untuk makluman saudara-saudari, orang yang membuat kenyataan ini seperti mana dipetik oleh Johor China Press ialah Presiden Persatuan Cina Johor Bahru, namanya He Chaodong. Okey. Jadi betul lah apa yang saya beritahu. Orang ramai di situ bukannya datang untuk jumpa Najib. Tapi cara terbitan dibuat dalam Facebook Najib menimbulkan persepsi tersebut. Dan ini bukan pertama kali. Berpuluh-puluh kali dalam Facebook Najib persepsi ini ditimbulkan. Ya. Kalau anda betul-betul nak lihat, ya, benar atau tidak ramai orang datang bila ada satu-satu event melibatkan Najib, yang hanya datang nak jumpa Najib. Anda ingat tak masa Najib buat sumpah laknat? Najib dah umumkan dia akan pergi ke satu masjid, lokasi dia, masa dia, di mana dia akan buat sumpah laknat. Jadi patutnya hari itu ini akan menimbulkan satu situasi di mana ramai orang akan pergi ke kawasan masjid itu. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Ya. Jadi Najib ni pandai main persepsi. Ya. Dan benda ni sebenarnya saya dah ceritakan dulu dari apa yang saya faham sendiri, pengalaman saya sendiri. Saya juga ada mendedahkan. Kadang-kadang, ya, lepas PRU14, Najib pernah buat satu event. Sebelum event tu, untuk tempoh setengah jam, 45 minit, dia buat bermacam-macam persembahan waktu malam. Di kawasan memang ada orang ramai dekat Sogo, dekat McDonald sana. Persembahan ni ada ramai yang terlibat tu adalah penyokong tegar Najib, yang anda juga akan lihat, okay, masa hukuman dijalankan mereka berteriak di luar mahkamah dan sebagainya. Dan mereka ni kadang-kala termasuk dalam event tersebut yang saya ceritakan, ada juga melibatkan bayaran. Jadi sudah pasti orang memang dah ramai kat situ. Tambah pula buat persembahan, memang berpusu-pusu kat sana. Lepas tu di hujung persembahan tu Najib dan Rosmah muncul. Ya. So ini semua helah Najib
Ya. Percayalah, data tidak menipu. Saya sarankan anda rujuk live semalam. Data kalau anda lihat, ya, penjelasan saya dalam live semalam, berhubung PRK Cini, berhubung pilihan raya negeri Melaka, bagaimana analisis keputusan dimanipulasi oleh pihak-pihak pro Barisan Nasional. Apabila anda membuat analisis dengan cara yang betul, anda akan dapati bukan hanya BN tidak menunjukkan sebarang peningkatan, Najib tidak ada pengaruh, tidak ada peningkatan langsung dalam pengaruh dia. Malah kalau saya lihat sekarang dah makin teruk. Siap dengan Melaka, 20% tak keluar mengundi. 20% kurang berbanding dengan PRU 14. Sebab boykot. Tapi kempen di Melaka tu diketuai oleh Najib. Dia jadi poster boy. Seolah-olah dia lah calon menteri besar Melaka. Ketua Menteri Melaka. Okey. Baik, itu satu. Keduanya, kes 1MDB melibatkan seorang bekas pegawai bank Goldman Sachs di US ataupun di Amerika Syarikat sedang berjalan atau dimulakan. Dan baru masuk hari kedua, sudah ada pendedahan-pendedahan baru yang dibuat sebagai testimoni di dalam perbicaraan itu. Jadi hari ini mahkamah diberitahu, atau malam semalam kot, diberitahu bahawa sebenarnya Najib ada, ya, berunding dengan seorang bekas pegawai Goldman Sachs. Okey? Atau pihak tertentu dalam bank tersebut, bank terkemuka tersebut, dan berbincang untuk mendapatkan, ya, komitmen dari bank, orang berkenaan bagi mendapatkan pekerjaan bagi 3 orang anak dia sebagai balasan bagi perniagaan-perniagaan tertentu yang lumayan melibatkan 1MDB. Ya, ini pendedahan yang dibuat dalam mahkamah. Jadi proses mahkamah berjalan. Bukannya saya kata saksi itu memberi testimoni yang betul. Bukannya saya kata ini adalah sah. Tetapi itu yang didedahkan. Ya. Saya nak beritahu Najib, ini adalah pendedahan menerusi proses mahkamah. Ini adalah pendedahan bersangkut paut dengan satu syarikat di mana Najib dilibatkan dalam syarikat itu menerusi tuduhan-tuduhan yang sistematik yang telah dipanjangkan kepada mahkamah. Malah Najib sudah juga disabit bersalah menyeleweng dana berjuta ringgit melibatkan salah satu anak syarikat kepada syarikat tersebut. Ini adalah proses betul di mana apabila kita merujuknya, kita boleh percaya, kita boleh mengikutinya kerana ianya proses mahkamah. Maka apabila mahkamah menjatuhkan hukuman berkata Najib bersalah, kita boleh mempercayainya sebab ianya dah lalui proses mahkamah. Apabila dikatakan di dalam mahkamah bahawa Najib telah cuba berunding dengan pihak tertentu untuk mendapatkan pekerjaan dalam bank terkemuka bagi 3 anak dia sebagai ganjaran jika Najib memberi, ya, perniagaan tertentu yang lumayan melibatkan 1MDB kepada pegawai bank itu, kita boleh mengikutinya sebab ianya berdasarkan kepada hujah saksi yang dibuat dalam proses mahkamah yang sah. Bukannya cerita-cerita palsu Najib dalam Facebook. Bukannya Najib pergi bertanya, menimbulkan persepsi pasal anak-anak Tun, pasal kroni Tun. Ini cerita. Dari dulu Najib dah bercerita. Asyik benda sama, kroni Tun, anak-anak Tun. Tun pula pada 2015 apabila dia menuduh Najib, dia merujuk dokumen-dokumen yang diterbitkan yang Najib kata palsu.
Orang-orang Najib kata palsu, berhubung dengan aliran wang yang akhirnya dibuktikan sahih dalam proses mahkamah. Maknanya kita ditipu oleh Najib. Apa pun Tun bukannya bercerita, dia merujuk kepada pendedahan dokumen-dokumen yang akhirnya kita dapat tahu ianya sahih. Najib pula bercerita, itu pun fitnah. Saya dah buat laporan polis. Dalam posting Facebook Najib memfitnah Tun secara tidak langsung dan memfitnah Pakatan Harapan secara langsung. Dia kata RCI Forex, laporan polis ditarik oleh kerajaan Pakatan Harapan bawah Tun. Sebab itu kes tu masuk NFA. Itu fitnah, itu penipuan. Sebab yang buat laporan dan akhirnya yang tarik balik laporan tu adalah Setiausaha RCI. Dia ni dilantik di bawah pentadbiran siapa? Di bawah pentadbiran Najib. Mungkin mereka takut dan mereka menarik balik, mana tahu. Tapi bukannya bawah Tun, bukannya bawah Pakatan Harapan. Cerita pandai, fitnah pandai, tetapi satu apa pun tak ada, habuk pun tak ada, bukti apa pun tak ada. Itulah Najib. Bila kita dengar cerita ni berkenaan dengan Najib cuba mendapatkan pekerjaan untuk anak dia dari dalam bank itu sebagai ganjaran jika Najib memberi perniagaan tertentu, ya, kita boleh mengikuti kisah ini dengan rasa selamat tanpa was-was, sebab ini adalah kisah yang diterbitkan di dalam proses mahkamah, bukannya cerita dongeng yang diwar-warkan di dalam Facebook. Faham Najib? Itu bezanya, ya. Kalau cerita forex apa semua ni, cerita ni diulang, dikitar semula. Sampai hari ni bukti tak ada. Baru-baru ni keluar, kekayaan Tun rupa-rupanya 1 trilion. Sebab orang dah tak percaya kekayaan yang diwar-warkan dulu, kini ditambah nilai dia 1 trilion. Bukan Najib, saya tak kata Najib yang buat, tapi ni saya lihat orang-orang yang mewar-warkan ni juga penyokong pentaksub Najib. Tapi bila kau baca cerita tu, hanya cerita. Cerita palsu bila kita semula, lama-lama orang akan mula percaya. Ya. Pada zaman Najib dah mulakan pelbagai siasatan terhadap Tun. Semuanya tak berjaya menemui bukti. Tetapi tuduhan Tun akhirnya masuk mahkamah, akhirnya Najib disabit bersalah. Malah Najib sendiri, ya, mengaku dalam temu ramah Al Jazeera bahawa sebenarnya beliau tidak tahu atau hanya meneka ianya duit 2.6 bilion adalah derma Raja Arab Saudi. Kalau sebelum PRU 14 kita diberitahu itu sah duit Raja Arab Saudi. Maknanya Najib menipu dan mengaku menipu. Dan mahkamah pun beritahu, 4 hakim pun dah beritahu Najib menipu, itu cerita palsu, dongeng. Malah hakim dah beritahu bahawa ada bukti jelas itu adalah duit dari SRC. Baik, sila jawab Najib. Sila jawab. Dan Zahid, ini pendek sikit. Zahid banyak saya dah dedah dulu. Surat dia kepada istana, ya, sokongan dia terhadap Anwar. Sampai hari ini masih ada perbincangan, ya, Kem Zahid dengan Kem Anwar. Ya. Saya dah beritahu audio tu memang sah Zahid. Ya. Dan dalam live semalam, tolong rujuk. Ya. Rujuk. Saya dah dedahkan. Ya. Sebagai pemimpin Islam, anda patutnya, jika berlaku kekeliruan yang boleh menyebabkan kecurigaan di kalangan ummah, sudah menjadi wajib, ya, tanggungjawab anda untuk menangkis perkara-perkara yang menimbulkan kekeliruan tersebut. Ya, jadi sudah timbul kekeliruan sebab dulu pada bulan Julai ada sumber dari UMNO dan dalam media yang pro UMNO, yang rapat UMNO, media boleh dipercayai, memetik sumber ni dari MKT sebagai berkata Zahid mengaku itu suara dia dalam perbualan, klip audio perbualan dengan Anwar. Itu suara Zahid, itu suara Anwar. Dan Zahid mengaku
surat sokongan terhadap Anwar dia yang buat. Selang 2-3 bulan, Ahmad Maslan pula buat satu kenyataan dibawa juga oleh media sama, media pro UMNO, yang boleh dipercayai. Kononnya Zahid bersumpah, guna nama Allah, bahawa dia tidak sokong Anwar dan sebagainya, terbalik. Jadi dua cerita bertentangan dalam media yang kononnya boleh dipercayai, yang pro UMNO. Zahid diam, tak keluar pun Zahid tegur orang dia sendiri ni. Ahmad Maslan, kalau Ahmad Maslan tipu, anda tipu. Kalau media tu tipu, anda tipu. Ini yang tak betul. Yang sebetulnya ini tak ada. Zahid membiarkan kedua-dua terbitan yang bercanggah ni menambahkan lagi kekeliruan. Itu bukan pemimpin Islam tu. Sekarang Muhyiddin dah keluar satu pendedahan. Zahid datang berjumpa dia, bertimbun-timbun fail dia, nak minta tolong, sebab Zahid kata dia tak bersalah. Minta tolonglah Tan Sri. Zahid kata tak, dia tak buat, itu tipu. Zahid cabar Muhyiddin, sumpah laknat. Apa benda tu Zahid? Nak buat sumpah laknat, buat. Tapi itu bukan cara Islam tu. Itu bukannya yang dituntut tu. Pertama sekali, jika ada cara untuk Zahid membuktikan, jika Zahid yakin ianya fitnah, maka menggunakan sistem perundangan yang sedia ada, di mana ada proses-proses perundangan yang boleh diambil untuk menangkis fitnah ini, Zahid perlu mengambil langkah-langkah tersebut, iaitu mengeluarkan saman fitnah terhadap Muhyiddin. Tapi Zahid tak buat. Dia cabar sumpah laknat. Kalau macam tu, esok semua pencuri, semua orang lah, dia takkan menghiraukan lagi proses mahkamah. Semuanya buat sumpah laknat, cabar sumpah laknat lah. Kalau berani, saman. Dan kemudian saya ingat dalam live tu, saya mendedahkan sebenarnya Zahid juga pernah pergi berjumpa Tun pada ketika Kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan ada ura-ura Tun akan jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Zahid nak ceritakan pasal kes dia, nak minta bantuan. Hari ini Tun dah sahkan dan Zahid datang jumpa. Tun dah sahkan. Tun dah sahkan bahawa perkara ni berlaku. Tun bukannya merujuk kepada live saya, bukan. Tetapi Tun mendedahkan perkara ni dan ianya sejajar dengan apa yang saya beritahu. Jadi sekarang ni macam mana Zahid? Tun pun dah keluarkan kenyataan. Dah kata masa kamu merasakan Tun akan jadi Perdana Menteri, kamu cuba berbaik dengan dia dan minta tolong. Bukan saya yang kata, Tun yang kata. Dia mengesahkan bahawa Zahid bertemunya untuk meminta supaya siasatan kes rasuah terhadapnya dihentikan. Ini yang Tun kata. Jadi Zahid nak jawab apa? Nak cabar sumpah laknat lagi. Kali ni nak cabar Tun. Muhyiddin kata ada saksi. Muhyiddin dah tunjukkan saksi, iaitu Azmi Ali dan Hadi. Muhyiddin kata saksi-saksi ni berada kat situ masa Zahid datang dengan dokumen bertimbun. Dan apa yang saya faham, masa Tun, Zahid berjumpa Tun, ada juga orang lain kat situ. Jadi Zahid macam mana? Sekali lagi nak nafi, nak cabar sumpah laknat. Jadi fikir-fikirkanlah ya. Itu sahaja. Sekarang anda boleh bertanya soalan. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya. Saya akan letak link di bahagian tajuk dan artikel-artikel berkaitan, termasuk artikel di mana ada kenyataan daripada Presiden Persatuan Cina Johor yang mengutarakan rasa kesal dia terhadap lawatan Najib hari itu di Tokong tersebut. Jadi anda boleh bertanya soalan dari sekarang. Kalau ada soalan terlepas, saya takkan anda boleh tanya semula.
Ni Laskar ni jangan hirau ya. Jangan hirau. Sekejap ya. Ada soalan anda boleh bertanya. Kalau ada yang anda ada bertanya tadi, saya takkan ya sukar bagi saya nak pergi ke atas untuk cari. Jadi anda ulang semula lah. Anda boleh bertanya semula. Ya, ada soalan boleh tanya sekarang. Minta Zahid jawab, minta Najib jawab. Okey. Syukur Yahya. Hari ini Tun telah memperkenalkan program DLOLS, Domestic Investment on Large Scale, iaitu ialah satu cara untuk menggantikan FDI yang sudah lari dari negara ni. Ini adalah satu idea yang bagus. Apa kata RJR? Saya belum membaca ya apa yang Tun perkenalkan. Jadi izinkan saya membaca dulu. Syukur, dan kemudian saya akan beri komen, tetapi terima kasih kerana membawa kepada perhatian saya. Karim Maju. Kalau si Najib Razak nak kata pendedahan Tun itu palsu, bagaimana beliau nak lakukan? Najib ni tak payah kita dengar dia punya cerita dia banyak, fitnah dia banyak, tak payah dengar cerita. Sekarang ini apa yang telah didedahkan adalah menerusi proses mahkamah. Jadi jika Najib ada bukti sahih bahawa Tun telah menyalahgunakan kuasa dia demi kepentingan anak-anak dia, tonjolkan bukti tersebut. Bukti ya, bukan cerita. Kita tak mau cerita lagi, bukti. Kemudian Najib boleh panjangkan kepada pihak berkuasa supaya tindakan perundangan boleh diambil. Kalau tidak, saya sarankan Najib diam saja dan fokus kepada kes-kes mahkamah, fokus kepada apa yang telah didedahkan ya, daripada membuang masa dengan cerita-cerita dongeng ini. Sama juga seperti cerita dongeng dana 2.6 bilion dari Raja Arab Saudi itu. Jangan main-main. Ya, Raja Arab Saudi ni dia derma 2.6 bilion begitu sahaja kepada Najib. Ya. Imran Ahmad, apa komen 2 tahun PH kena label hancing? Hari ini Tun cakap jangan sokong Najib kencing orang, jangan sokong parti kencing orang. PH adalah parti hancing yang korang kata ya. Saya tahu siapa yang reka perkataan hancing ni. Saya tahu. Ya. Jadi saya tak ingin buang masa layan perkataan hancing, label-label ni. Buang masa. Okey. Sekarang ni fakta ya. Perpecahan umat Islam, ummah paling teruk dalam sejarah negara ini di bawah pentadbiran kononnya Melayu Islam, UMNO, PAS dan PPBM. Politik darjat paling teruk dalam sejarah negara ini di bawah pentadbiran kononnya Melayu Islam, UMNO, PAS dan PPBM. Khususnya sekarang adalah kerajaan UMNO. Ekonomi negara mudarat di bawah pentadbiran bersama UMNO, PAS dan PPBM. Dalam tempoh tak sampai 2 tahun, mereka sudah hampir-hampir hancurkan negara, mudaratkan negara. Rakyat seksa. Ya. Pelabur takut nak masuk. Pemimpin kerajaan, Perdana Menteri takut nak minta Ketua SPRM ambil cuti walaupun itu adalah tindakan betul dari sudut undang-undang. SPRM pula dilihat melindungi pemimpin kerajaan walaupun Ketua Polis Negara bangkit dan beritahu, didengari oleh berjuta orang, bahawa ada menteri lakukan kesalahan, salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Semua kehancuran, kepincangan daripada landasan kebenaran berteraskan Islam, semuanya berlaku di bawah kerajaan yang kononnya Kerajaan Melayu Islam yang dibawa oleh gerombolan UMNO, PAS dan PPBM. Itu fakta. Label-label ni yang diwar-warkan ni, hancing dan sebagainya, saya tak layan. Data menunjukkan sekarang ni pelabur takut. Data, ya minta maaf ada gangguan tadi ya. Data menunjukkan prestasi negara kita antara terburuk di dunia dari sudut ekonomi.
Data menunjukkan ekonomi negara kita mudarat dalam tempoh tak sampai 2 tahun. Kita berpandu kepada data. Kita jangan berpandu kepada cerita-cerita, label-label yang diberi oleh pihak-pihak tertentu. Buang masa. Ya. Salam RJ. Adakah Najib disapina dalam proses perbicaraan yang sedang berjalan di Amerika? Saya tak tahu lagi. Dan kita sama-sama tunggu dan lihat. Terima kasih Raymond. Itu adalah satu soalan yang bagus. Kita perlu melihat benda ni. Tuan RJ, macam mana kalau ibu bapa guna kabel di Mahkamah Persekutuan? Ada tak peluang dia untuk lepaskan diri? Saya cuma nak kata beginilah, amat sukar bagi Najib lepaskan diri dalam kes ini. Amat sukar. Ya. Kerana buktinya teramat nyata. Nah, itu komen saya. Okey, ada soalan lagi? Tuan RJ, GB ni kuat berlakon dengan rakyat. Wayang kuat Tuan RJ, betul? Nurul Amirah, tiada istilah guruh untuk orang pekak dan tiada istilah kilat untuk orang buta. Buta dah ada tu. Kalau tak percaya, anggap je otak dia orang. Okey. Hisham Hamin, dengar cerita Zahid hantar pasukan peguam untuk saman Tun. Kita lihatlah. Saya lihat. Dalam saman tu saya nak lihat apa Zahid tulis. Kalau ada lah, kalau Zahid berani lah. Ya. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, okey. Jadi itu sahaja pencerahan saya hari ini, pendedahan saya hari ini. Jadi pastikan anda share ramai-ramai dan sentiasa layari thethirdforce.net untuk perkembangan politik terkini, dan jangan lupa ya sertai saluran Telegram saya Regi Jasiri Taudin. Link dia saya akan letak di bahagian tajuk sebentar lagi. Sehingga kita berjumpa esok atau di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.